我们要一起读经马可福音第11章1到11节。 Mari kita baca firman Tuhan Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. 我单单用中文来念。马可福音11章1到11节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它。那人必立时让你们牵来。他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人有几个说：你们解驴驹做什么？门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随的人都喊着说：和散那，奉主名来的是应当称颂的。那将我来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和散那。耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和12个门徒出城，往伯大尼去了。弟兄姐妹平安。 Ya, salam Bapak Ibu. 感谢主，我有机会跟大家一起来敬拜、来赞美主，聆听上帝的话语。 Ya, puji Tuhan karena saya memiliki kesempatan bersama dengan Bapak Ibu untuk mendengarkan firman 我 Tuhan. 们今天的主题是和散那归于君王。 Dan tema hari ini adalah Hosana bagi Sang Raja. 刚才我们已经读了马可福音11章1到11节。 Dan kita barusan membaca Markus 11 ayat 1 sampai 11. 弟兄姐妹，耶稣是谁这个问题是几个世纪以来一直被人们不断的提问的问题。 Jadi Yesus itu siapa? Berabad-abad banyak orang yang bertanya, sebenarnya siapakah Tuhan Yesus? 虽然大多数人都同意的接受他的存在，他们相信他真的是有2000年就住在我们这个世界上。 Jadi walaupun banyak orang yang mengakui keberadaannya, bahkan 2000 tahun yang lalu dia sudah hadir. 但当要解释耶稣真正的身份的时候，他们就有不一样的想法、不一样的看法，不一致。 Jadi pada waktu kita akan jelaskan siapakah Tuhan Yesus, identitas sebenarnya banyak berbagai sudut pandang. 有些人说他单单是一位道德的教师。 Dan ada orang yang mengatakan dia adalah seorang filsafat. 他是教导人要做好，要爱别人，要有善良的心，只有那个而已，成为教师而已。 Jadi mengajarkan bagaimana jadi orang yang baik, kemudian juga bagaimana banyak hal tentang kebaikan. 也有人说他是一个这个领袖， Dan juga mungkin dikatakan pemimpin rohani. 政治的领袖。 Dan juga pemimpin dari politik. 后来他失败了，就被处死。 Dan namun dia gagal dan bahkan dihukum mati. 还有些人说他是一位先知。 Dan ada juga yang mengatakan dia seorang nabi. 所以他是把上帝给他的那个信息传给上帝的子民，但是他不是主，他是先知。 Dan dia adalah orang yang menerima berita dari Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia. Dia hanyalah nabi, bukan Tuhan. 但是我们呢，身为基督徒的人，我们当然知道，我们接受他为我们的救主，为我们的弥赛亚。 Dan kita sebagai orang percaya, kita tentu mengakui dia sebagai juru selamat dan juga Mesias. 因为他是道成肉身的主。 Dan dia juga Allah yang menjadi manusia. 因为他是那所应许的弥赛亚。 Dan juga Mesias yang dijanjikan. 他是大卫后裔来的君王。 Dan juga yang raja yang akan datang. 我们应该相信他就是我们的救主。 Dan kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita. 但是我们如何来证明他是弥赛亚呢？ Dan bagaimana kita membuktikan dia itu adalah Mesias? 如果我们已经知道他是我们的弥赛亚，我们的回应又如何呢？
Dan kalau kita tahu dia adalah Mesias, bagaimana respon kita? 我们就是要高举他，就是要荣耀他。 Dan kita harus meninggikan dia, memuliakan dia. 我们知道，我们看到马可福音11章第1节有记载说，耶稣就和门徒到了伯法其和伯大尼。 Dan kita lihat di Markus pasal 11 ayat 1 tertulis bahwa Yesus telah tiba di Betfage dan juga Betania. 那他们到这个伯法其和伯大尼之前呢，他们是在耶利哥的城市。 Dan sebelum mereka sampai ke tempat itu, mereka sampai di Yeriko. 所以他们从耶利哥就是要走到耶路撒冷去， Dan mereka dari Yeriko akan naik ke Yerusalem. 大概有27个公里的这个距离。 Dan kurang lebih ada 27 kilo. 还有这个耶利哥是在比较下的，就是海平面大概200米下面的那个地方。 Dan juga Yeriko itu kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. 但是呢，这个耶路撒冷都是在橄榄山那边，所以在上面。 Jadi Yerusalem itu di Bukit Zaitun sehingga di atas. 所以他们就好像就一直走是往上走的所以这个是比较辛苦的那个路程。 Dan juga kelihatannya harus naik bukit, jadi agak capek. 但是呢，他们到这个伯大尼还有伯法其的时候，可以说这个是一个转捩点的这个地方。 Dan juga mereka sampai di Betfage dan Betania ada satu turning point atau titik balik. 因为以前主耶稣一直隐藏他自己的身份，他真正的身份。 Dan dari dulu Tuhan Yesus menyembunyikan identitas 不过我们 sebenarnya. 看马可福音第8章30节的时候，他们说耶稣就禁止他们不要告诉人。 Dan di dalam Markus 8 ayat 30, Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitahu orang-orang siapakah dia. 所以之前呢，他一直告诉门徒们不要跟别人讲我是谁。 Jadi sebelumnya dia memberitahu murid-muridnya, jangan memberitahu orang lain siapakah aku. 但是那个时候不一样了，就他正在安排要到耶路撒冷去，然后骑的那个驴驹好被人来迎接他为王。 Tetapi waktu ini sudah berbeda karena dia sedang perjalanan menuju Yerusalem dan dia naik seekor keledai dan ditinggikan oleh banyak orang. 所以呢，这个可以说是他从被隐藏了，然后现在他又他的身份就能够给人家来知道他是谁。 Jadi kalau dulu disembunyikan, kalau sekarang adalah terbuka, orang-orang melihat siapa identitas 因为 dia. 他是那所应许的弥赛亚。 Dan dia adalah Mesias yang dinubuatkan. 然后我们看，在这个段经文里面，什么事情能够证明他真的是那所应许的弥赛亚呢？ Dan di dalam nats ini, hal apa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan? 第一就是我们看到，对不起，这个越过了耶稣以神圣的权柄安排一切。 Jadi Yesus dengan keilahiannya dia mengatur segalanya. 我们知道第2到第3节，主耶稣差派他2个门徒，要去牵一批驴驹，要被他来使用。 Jadi Tuhan Yesus mengutus 2 muridnya untuk meminjam seekor keledai muda. 这个驴驹呢是没有人骑过的驴驹。 Dan keledai muda ini tidak pernah ada orang yang mengendarinya. 我们为什么主耶稣会知道在那边有这个一批驴驹在那边拴在那边呢？ Kenapa Tuhan Yesus tahu kalau ada seekor keledai yang tertambat di sana? 有人说可能他已经安排了，他已经跟他讲好了、约好了，所以他派门徒到那边就去拿而已。 Kemungkinan dia sudah atur sebelumnya, kemudian juga setelah itu muridnya ke sana sudah diatur dengan 但是 baik. 更可能的解释就是他因为他是神，他是无所不知的，所以他用他的那个无所不知的来知道那边有没有驴驹拴在哪里，他都知道。 Tapi yang lebih masuk akal bahwa di dalam kemahatauannya dia memerintahkan hal ini. Dia 所以 tahu. 我们看到他有这个权柄，他有这个神圣的权柄，因为他是弥赛亚。 Dan kita tahu bahwa dia memiliki kuasa ilahi karena dialah Mesias. 然后我们看到在犹太传统当中呢，如果有一只动物没有被人骑过的，
通常他们可以用来做这个圣洁的事工工作。 Jadi kita tahu dalam kebiasaan orang Yahudi kalau seekor binatang yang tidak pernah digunakan itu boleh dianggap sebagai persembahan ilahi. 所以呢，当主耶稣要使用这个一批驴驹的时候，我们可以看到他将要做的事情是有这个属灵的意义的。 Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menggunakan keledai yang muda tidak pernah dinaiki sama sekali, dia akan melakukan sesuatu hal yang rohani. 而且呢，他所将要做的事情是应验撒迦利亚先知在他9章9节那边的预言。 Jadi hal apa yang akan dia lakukan adalah menggenapi nubuat dari Sakaria pasal 9 ayat 9. 看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。 Jadi Sakaria 9 ayat 9 tertulis bahwa lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. 这也是证明给我们看，他正在应验旧约先知所说的，就是撒迦利亚所说的，他就是那位弥赛亚要进耶路撒冷骑那个驴驹的。 Jadi ini juga dia menggenapi nubuat dari Sakaria bahwa dia akan masuk ke dalam kota ini mengendari seekor keledai yang muda. 他这里说他是谦谦和和、温柔的、谦和的，还有和平的王的身份来进耶路撒冷的。 Juga tertulis di sini ia lemah lembut, dia adalah raja damai. 所以他不是像其他的领袖，好像骑那个战马的进耶路撒冷的。 Jadi bukan seperti pemimpin dunia, yaitu mengendari kuda perang. 但是他骑这个驴驹要进耶路撒冷，应验这个撒迦利亚的预言。 Dan dia mengendarai seekor keledai masuk ke Yerusalem menggenapi nubuat dari Sakaria. 还有呢，这个两个门徒听了耶稣的吩咐之后，他们就到那个村子里。 Jadi setelah mereka mendengar permintaan dari Tuhan Yesus, mereka masuk ke desa itu. 发生果然他们所看到的就是好像主耶稣所说的。 Dan mereka menemukan apa yang seperti yang Tuhan Yesus katakan. 他们看见一批驴驹拴在这个门外街道上。 Dan kita lihat ada seekor keledai muda yang tertambat di pinggir jalan. 再一次强调耶稣属灵的权柄。 Dan sekali lagi membuktikan otoritas ilahi dari 一 Yesus. 切都按照他所说的。 Dan segala sesuatu sesuai apa yang dia katakan. 连小小的细节，就是这个驴驹在哪里，他都说过了。 Jadi hal yang paling detail pun dia sudah katakan. 所以呢，我们可以说，他用那个神圣的这个权柄来安排一切。 Jadi boleh katakan dia memakai kuasa ilahi mengatur segalanya. 当门徒把那批驴驹解开的时候， Dan pada waktu para murid melepaskan keledai itu, 在那里站着的人有几个说：“你们解这个驴驹做什么？” dan ada beberapa orang yang melihat bertanya, untuk apa kamu melepaskan 这可 keledai 能 itu? 我们可以看到表明，好像那些人知道这个驴驹的主人是谁。 Jadi orang-orang ini tahu siapa pemilik dari keledai 那 ini. 这为什么突然间有两个人来要牵他走呢？ Tapi kenapa ada dua orang yang akan melepaskan keledai ini? 但是他们照着主耶稣所吩咐的回答的答案，就告诉他们， Tapi mereka menjawab sesuai dengan perintah dari Tuhan Yesus. 那些人就任凭他们牵去了。 Dan mereka menyetujui para murid untuk melepaskan keledai 我 itu. 们可以看到，这也是表示主耶稣的权柄，使人们接受门徒的要做的，就是要牵那个驴驹。 Jadi menunjukkan kuasa ilahi sehingga para orang itu mengizinkan apa yang dilakukan oleh para murid ini. 那我们看第二呢，我们看承认耶稣为王的呼声，就在第7到第10节。 Dan kita lihat di ayat dari 7 sampai 10 bahwa orang-orang mengakui Tuhan Yesus adalah raja. 我们看，当我们看第9节当中，不是，我们看刚才我们已经说了，这个
他是在应验撒迦利亚撒迦利亚书9章9节。 Dan kita lihat bahwa dia menggenapi nubuat dari Sakaria pasal 9 ayat 9. 然后我们看到那个时候有人把他们的衣服铺在路上。 Dan mereka pada waktu banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. 他们把衣服铺在路上是什么意思呢？ Dan apa maksudnya mereka menghamparkan pakaian 我 di 们 atas 可能 jalan? 不太懂，但是当时的人他们都知道，他们这样做是有什么原因。 Dan kita tidak mengerti, namun orang pada waktu zaman itu mengerti mengapa mereka menghamparkan pakaian di 他们这 jalan. 样做，他们会想到以前在这个列王记下9章13节曾经讲到关于这个耶户王的。 Jadi kita lihat di dalam Raja-Raja 2 pasal 9章13。 jadi pasal 9 ayat 13, apa yang terjadi dengan Raja Yehu? 就是他们也是一样，他们把他们衣服脱下来，他们就铺在路上，让这个耶户王过。 Jadi mereka pada waktu itu menghamparkan pakaian mereka di jalan agar Raja Yehu ini bisa 然后 lewat. 他们说耶户做王了。 Dan dikatakan Yehu sudah jadi raja. 所以他们这个行动呢，把衣服铺在路上，是表明他们正在迎接君王的这个行动。 Jadi mereka menghamparkan pakaian di jalan menunjukkan mereka sedang menyambut raja. 也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。 Dan juga banyak juga pohon-pohon, ranting pohon yang mereka potong untuk mereka hamparkan di 如 jalan. 果我们看约翰福音12章13节，我们知道这个树是那个棕树枝。 Dan kita tahu kalau dalam Yohanes pasal 12 ayat 13 itu adalah pohon palem. 还有在这个犹太传统中呢，这个种树就是象征这个胜利，象征拯救。 Jadi kalau dalam perjanjian lama palem itu melambangkan kemenangan atau penyelamatan. 这也是表示当他们把这个树枝砍下来的树枝放在路上，表示他们正在说：这人来拯救我们，这人来给我们胜利。 Jadi mereka pada waktu meletakkan pohon palem ini di jalan itu menunjukkan bahwa orang ini datang untuk menyelamatkan kita. 然后我们看第9节，前行后随的人都喊着说：和散那，奉主名来的是应当称颂的。 Jadi mereka yang mengikuti depan dan belakang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama 第 Tuhan. 10节，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和散那。 Ya, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha 这 tinggi. 个和散那的意思就是现在就拯救我们吧。 Jadi Hosana itu artinya sekarang dia akan menyelamatkan. 这个他们所用的词句是我们可以在诗篇118篇25到26节所看到的。 Jadi kita bisa lihat dalam Mazmur 118 pasal 25 sampai 26. 那边 Hosana. 说到耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。 Ya, di sana tertulis inilah hari Mazmur 118 25 26. Tuhan ya Tuhan. Berilah Tuhan, berilah kiranya keselamatan ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkati dia datang dalam nama Tuhan. 然后我们知道这个诗篇118篇是那个弥赛亚诗篇的其中一篇。 Dan ini adalah hal yang nubuat tentang Mesias. 所以我们看到他们那个众人的回应，他们所说的话，都证明了我们这个主耶稣是他们所等待的那个弥赛亚。 Jadi apa yang mereka katakan juga dari seruan mereka kita tahu adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 但是他们所不知道的是，他们所看到的这个弥赛亚，是不是他们想象的、他们所期待的弥赛亚？ Jadi namun mereka tidak sadar bahwa Mesias yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka harapkan. 因为众人盼望这个弥赛亚，也就是政治上的这个弥赛亚，要拯救他们从这个罗马政治上把他们释放出来。 Jadi yang mereka pikirkan Mesias ini adalah Mesias politik yang akan melepaskan mereka dari cengkraman kerajaan Romawi. 他们不知道主耶稣来
是要建立属灵的国度的。 Namun mereka tidak tahu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan rohani. 那问题是什么？使一个人可以被称为王呢？ Dan apa yang membuat seseorang dapat disebut sebagai raja? 那有一位刚刚立为国王的一个王子， Dan ada seorang raja yang barusan naik tahta. 因为他还年轻，他就在皇宫里面很快就觉得无聊了。 Dan karena dia masih muda, dia merasa dalam kerajaan itu membosankan. 所以他想走走一下，他要到这个皇宫以外去走走，去看看世界。 Jadi dia ingin keluar melihat sekeliling istana. 所以当他出去的时候，他很兴奋，他看到他从来没有看到的事情。 Dan dia pada waktu keluar dari istana dia merasa senang sekali karena tidak pernah lihat. 问题是他带着的包包不见了。 Dan tapi sayangnya barang-barang yang dia bawa di dalam 所以里面 tas itu hilang. 宝贵的东西，他的钱也是在里面，所以他现在就没有钱了。 Jadi uangnya pun juga hilang karena uangnya ditaruh dalam tas. 所以当他肚子饿的时候，他想买一些东西来吃，但是他没有钱。 Jadi pada dia lapar ingin beli sesuatu tapi dia nggak punya uang. 他说：“老板，你先给我吧，等下我会还你5倍。” Dan bos berikan saya makanan, nanti akan saya ganti rugi 5 kali 这 lipat. 个老板相信他吗？ Apakah bos ini percaya 他 dia? 们不相信， Dia tidak percaya 他们不给他。 dan tidak diberikan makanan. 到另外这个店也是一样，他们都不相信他， Dan pada waktu sampai ke toko lain, orang-orang itu juga nggak 因 percaya 为他无 dia. 法证明他是他那个国王哈。 Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu adalah raja. 因为他没有带什么这个能够证明他真的是王。 Karena dia tidak membawa sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia itu raja. 那弟兄姐妹，我用这个简单的故事来让我们要想一下关于我们今天的主题。 Jadi saya memakai contoh ini agar kita boleh berpikir tentang tema hari ini. 因为当我们说我们要接受主耶稣为我们的王，为我们的弥赛亚， Pada kita mau terima Tuhan Yesus sebagai raja dan juga juru selamat 我们 kita. 当然也是好像需要证据需要有证据我们才相信。 Dan kita rasanya kita perlu bukti baru kita percaya. 因为我们知道当时的也是有很多人自称是弥赛亚，我是弥赛亚，跟随我吧。 Karena pada waktu zaman itu banyak orang yang mengakui mereka sendiri adalah Mesias. 然后为 Ikutlah 什么 aku. 我们会相信这位从拿撒勒来的耶稣成为弥赛亚呢？ Tapi mengapa kita percaya Yesus yang datang dari Nazaret ini 为 adalah 什么我 Mesias? 们没有相信其他的呢？ Kenapa kita tidak percaya yang lain? 今天我们从马可福音11章1到10节，我们都看到至少有2个原因。 Jadi kita dari Markus 11 kita lihat kita temukan ada 2 bukti, 2 alasan. 至少第一，耶稣展现了他神圣的权柄； Dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasa ilahinya. 第二呢，他是骑着驴进耶路撒冷来应验这个旧约先知的预言。 Dan juga dia menaiki seekor keledai untuk masuk ke Yerusalem menggenapi nubuat dari perjanjian lama. 能够帮助我们来真的接受、真的相信主耶稣是我们的君王。 Jadi bisa membantu kita untuk percaya Tuhan Yesus adalah raja kita. 还有，如果我们看其他其段的中文我们可以也是找到，我们知道这个主耶稣是大卫的子孙。 Dan kita tahu kalau kita lihat bagian lain Tuhan Yesus adalah keturunan dari Daud. 还有这个印着圣灵感孕，从童贞女玛利亚所生的。 Dan karena Roh Kudus dikandung oleh Maria. 还有我们知道，当玛利亚跟约瑟还没有结婚的时候，那个天使已经来到他们来报信说，将来由耶稣会从玛利亚的身上出来。 Jadi pada waktu mereka belum mengandung, para malaikat sudah menampakkan diri pada Yosef dan Maria. 还有天使和一大堆天兵告诉牧羊人，今天我们的救主就生出来了。 Dan juga para malaikat yang memberitahu para gembala bahwa hari ini telah lahir juru selamat. 还有透过这个星星来使这个东方博士
来到耶路撒冷来找那个刚出生的君王。 Dan juga para majus yang dibimbing oleh bintang timur sehingga mereka datang untuk 这 mengunjungi 都是 bayi. 很独特的证明， Dan ini adalah bukti yang sangat 在 khusus. 当时或者在之后，没有其他人都会能够像主耶稣那样的独特的有这个独特的证明。 Dan juga tidak pernah tercatat sama sekali ada tanda-tanda ajaib seperti ini khusus. 马太福音16章13到16节记载，主耶稣问门徒说：“马太福音16章13到16，人说我人子是谁？他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的那一位。”耶稣说：“你们说我是谁？” 西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。” Ya, jadi dari Matius 16 ayat 13 sampai 16 ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremi atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 主所谓的弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 如果现在主耶稣问我们，你们说我是谁？ kalau Tuhan Yesus bertanya pada kita, siapakah aku? 是否我是单单活在2000年前活在这个世界的一般人、普通人呢？ Apakah jawaban kita adalah dia seperti orang yang hidup 2000 tahun yang 是 lalu, 否我 orang 只是 awam 一 biasa? 位这个宗教的教师吗？ Apakah hanya pengajar rohani? 还是我是伟大的领袖吗？ Apakah pemimpin yang hebat? 我们如何回答呢？ Bagaimana kita jawab? 对我们来说，主耶稣是谁呢？ Buat kita, siapakah Tuhan Yesus? 让我们好像西门彼得一样，我们一起回答：主耶稣，你是弥赛亚，永生神的儿子，你是我们的君王。 Apakah kita menjawab seperti Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? 啊，弟兄姐妹们，如果我们的答案就像这样，我们就下一个问题就是：当我们接受他成为我们的王、我们的君王，然后我们要以什么样的方式来回应呢？ Kalau jawaban kita adalah demikian, kita dengan cara apa kita merespon? 就是在我们生命当中，我们要尊耶稣为王。 Apakah dalam hidup kita mengutamakan dia sebagai raja? 在第11节说，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和12个门徒出城往伯大尼去了。 Jadi sampai di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah, di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. 啊，这里他所说的看是意思是仔细的去观看。 Jadi sebenarnya dia meninjau itu adalah meninjau, melihat dengan 所以 teliti. 到圣殿，他仔细来观看在圣殿所发生的一切。 Jadi mengamati dengan teliti apa yang terjadi di Bait Allah. 他看到在那边属灵的光景是怎么样， Dan juga melihat suatu kondisi keadaan rohani. 他们宗教的有什么宗教活动是怎么样的活动， Dan juga ada kegiatan rohani apa. 他有看到他们卖这个祭物，他们有兑换银子。 Dan juga mereka ada jualan binatang untuk persembahan dan juga menukar uang. 但是那个时候他没有立即就有什么行动 Dan dia tidak melakukan apa-apa, tidak langsung bertindak. 啊，所以呢，那些迎接他的人呢，当他们迎接耶稣，然后说和善拿的时候，他们所期待的是之后他有什么行动，就是来帮助他们。 Jadi mereka pada orang-orang menyambut dia dan mengatakan Hosana, mereka berharap dia melakukan sesuatu. 啊，就是他们可能盼望他就是要到罗马那边呢，他就做一些事情啊，就是要使这个他们能够从罗马这个帝国释放出来。 Jadi mungkin mereka berharap Yesus kemudian menghadap kerajaan Romawi, kemudian juga melakukan sesuatu agar mereka bebas dari kerajaan Romawi. 但是刚才已经说过了，他们所期待的弥赛亚，其实呢
不是主耶稣，因为他们所期待的这政治的弥赛亚。 Dan yang mereka harapkan adalah Mesias secara politik, bukan Mesias seperti yang Tuhan Yesus. 所以那些人当他们迎接耶稣，把那个衣服铺在路上，这个树枝放在路上，然后我说和散那的时候，后来他们就绝望了，他们失望了。 Jadi pada waktu mereka menghamparkan pakaian di jalan dan juga ranting-ranting pohon, tapi akhirnya mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka putus asa. 他们以前说和散那，但是后来呢，他们就是说把他钉在十字架吧。 Mereka katakan Hosana, namun kemudian mereka katakan salibkan dia. 所以呢，我们看到其实他们不是真正要接受主耶稣成为他们的王。 Jadi mereka bukan sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus sebagai raja 因为他 mereka. 们还是要照着自己的心意来使这个弥赛亚做他们所要的。 Jadi mereka bukan menurut kehendak hati mereka agar Tuhan Yesus jadi raja 所以 mereka. 当他们知道，好像这个耶稣不是他们所想象的， Jadi Yesus bukanlah seperti apa yang mereka 他 pikirkan. 们就离开他了。 Jadi akhirnya meninggalkan Yesus. 所以弟兄姐妹们，我们今天所学习的就是我们的弥赛亚，就是不是像这个犹太人所期待的弥赛亚。 Jadi kita belajar hari ini bahwa Mesias yang kita harapkan tidak seperti Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi. 他真的是君王， Dia betul adalah raja. 他是掌管一切的，包含我们的生命。 Dan dia juga mengontrol semuanya termasuk nyawa kita. 所以当我们要赞美他的时候，我们要说和散那的时候，我们要知道，我们不单单用我们嘴唇来说， Jadi pada waktu kita mau berkata Hosana, bukan hanya dengan mulut kita mengatakan itu. 但是要真的从心里面来接受他为王，然后我们就赞美他，我们把我们的生命献给他。 Jadi kita harus betul dari hati kita mengakui dia sebagai raja dan memuji dia. 然后当我们尊他为王，接受他成为我们的君王，我们真的要把我们的生命、我们的一切就交托给他来管。 Jadi pada waktu kita terima dia sebagai raja, kita serahkan semua hidup kita agar dia yang mengontrol. 所以，我们不单单在教会礼拜天在这边，我们赞美上帝，真的是非常重要、非常好的。但是不要忘记，我们还是要把我们的生命献给他。 Dan kita bukan hanya datang ibadah hari Minggu, puji Tuhan, itu adalah baik. Namun juga kita mempersembahkan hidup kita untuk dia. 使我们的价值观呢，我们的生活的方式都照着他的心意。 Sehingga pandangan hidup kita segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们要知道，我们单单知道主耶稣是弥赛亚，还有跟我们真正接受他为我们的君王是两回事的，有区别的。 Jadi kita hanya tahu dia sebagai Mesias dengan kita percaya terima dia sebagai raja itu dua hal yang berbeda. 我们相信他是弥赛亚是很好的。 Jadi kita percaya dia adalah Mesias itu adalah hal yang baik. 但是我们也是要用我们的生命来接受他，真的在我们生命当中掌权、掌管一切。 Jadi kita juga harus menerima dia sehingga dia boleh mengontrol hidup kita. 就好像这个在里面，我们好像有一位王是掌权在里面。 Dan seperti ada seorang raja yang bertahta dalam hati kita. 请问我们心里面的王是谁呢？是什么呢？ Jadi apa yang bertahta dalam hati kita? 是不是主耶稣是在我们的心里面的王吗？ Apakah Tuhan Yesus sebagai raja dalam hati kita? 还是有其他的事情？ Atau ada hal yang lain? 因为如果主耶稣成为我们的王，我们就让他来管我们一切的生命。 Kalau Yesus ada sebagai raja dalam hati kita, kita akan biarkan dia untuk mengontrol, menguasai segalanya. 他说什么就照着他来行。 Apa yang dia katakan kita ikut apa yang dia 他 katakan. 说不可以这样，我们就不可以这样。 Kalau tidak boleh ini, kita tidak lakukan 但 itu. 是我们常常是不是这样的？虽然我们相信主耶稣，但是我们还是要照着我们自己的心意来行的。 Tapi kita seringnya bukan kita mengikut kehendak Tuhan, mengikut diri sendiri. 我们没有顺服他， Kita tidak tunduk pada dia. 我们没有降服在他的面前。 Kita tidak tunduk di 我 hadapannya. 们把我们自己的欲望、我们的钱财、我们的爱好、我们的时间，就放在成为我们心中的王。没有主耶稣在哪里？
Jadi kita menaruh impian kita, harta kita, segala sesuatunya itu menjadi raja di dalam hati kita. 我们不愿意把这个主权交给他。 Kita tidak rela menyerahkan hak kuasa sepenuhnya pada Tuhan. 我们说主耶稣啊，我们知道你是我们的救赎主， Dan Tuhan kami tahu Engkau adalah juru selamatku. 但是请不要做我们的王， Tapi jangan jadi rajaku. 因为我已经有别的王。 Karena aku sudah memiliki raja yang lain. 我们是不是有这样的态度吗？ Apa kita memiliki sikap dan demikian? 我们说，如果上帝的话语符合我的心意，我就要接受，我要去做。 Kalau firman Tuhan itu sesuai dengan hatiku, aku akan terima. 但是如果上帝的话语与我的欲望冲突的话，我就选择我自己了，选择我的自我，我不要选择上帝。 Tetapi kalau kehendak Tuhan itu bentrok dengan kehendakku, maka aku akan memilih kehendakku. 弟兄姐妹，我们再一次被提醒，那真正的君王，主耶稣已经来到世上， Jadi kita diingatkan bahwa raja yang sungguhnya itu telah datang ke dunia. 他是荣耀的主， Dan dia adalah raja yang penuh mulia. 他是无人能及的，因为他不是一般人，他是神， Dan karena dia adalah Tuhan, bukan orang pada umumnya. 他是我们的弥赛亚，我们的救主， Dan dia adalah Mesias, juru selamat kita. 我们的君王。 Dan juga raja kita. 问题是，耶稣这位君王是否已经坐在我们心中的宝座呢？ Apakah Tuhan raja ini sudah duduk di tahta dalam hati kita? 他的话语是否成为我们生活的指南，成为我们生活的指引呢？ Dan juga apakah kebenarannya firman-Nya itu menjadi arahan dalam hidup kita? 我们是否已经将自己整个人完全献上，作为献给他君王的最好的礼物吗？ Dan juga apakah kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi hadiah yang terbaik untuk raja? 求主帮助我们， Biar Tuhan membantu 求 kita. 圣灵与我们同在， Dan juga Roh Kudus beserta 使我 kita. 们能够真的要尊耶稣为我们的君王。 Dan juga kita akan tunduk taat pada Tuhan sebagai raja. 把我们整个生命献给他，荣耀他的名。 Dan juga mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan namanya.